Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, so hari ni kita akan belajar mengenai teknik supply and demand. Belajar sendiri sampai satu tahap tu kita ada seorang IB bernama Cikgu Mansur Safari. Curiga, nadahmu penuh curiga, setia, bodohnya aku setia, pendusta, kau seorang pendusta yang CMS ataupun CMS dah review teknik dia. Teknik beliau adalah beliau menggunakan SND, Supply and Demand. Belajar sendiri apa itu Supply and Demand. Dan waktu kita orang pergi road tour sama-sama, road tour Borneo, dan waktu talk tu pun beliau memang topik Supply and Demand ni dalam trading. Macam-macam a few teknik which is macam susah lah untuk I faham. Tapi Supply and Demand ni basically is a asas teknik yang ramai trader guna. Dan dia basically teknik ni dia more kepada macam kita nak tahu price tu bergerak. Compare kalau macam lain, macam sorry you nak buat duit dalam market macam tu. Tapi kalau kita belajar teknik asas itu, macam mana price tu bergerak, lepas tu sebab apa price tu ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini kan. So daripada situ kita boleh tahu buat analisa pasaran. Okey, so Nas akan tunjukkan dan sebelum tu kita akan tengoklah apa itu supply and demand. Jom kita tengok. Okey, so apa itu? Okey, so kita start apa itu supply and demand. Okey, so kita tengok kat sini supply and demand adalah faktor yang mempengaruhi harga sesuatu benda bergantung kepada permintaan penawaran untuk sesuatu benda tu. So dia berkait rapat lah supply dengan demand. Okey, dan dia juga berkait rapat dengan harga. Okey, harga tu kena bergantung juga kepada permintaan. Okey, so kalau kat sini saya ada belajar daripada CMS juga, which is ada 4 law of supply and demand. Okey, kalau kita boleh tengok kat sini nombor 1, the law of demand. Okey, maksudnya semakin tinggi harga, semakin berkurang keinginan ataupun demand untuk sesuatu barang. Tapi disebabkan kita ni COVID, so Nas rasa kita ambil contoh yang paling mudah lah, macam face mask, hand sanitizer kan. Okey, so kalau kita tengok sekarang harga memang last time lah waktu start je COVID tu dan kita start je PKP, kita boleh tengok harga memang gila-gila punya tinggi. So dan menyebabkan orang rasa macam daripada nak beli face mask, daripada nak beli hand sanitizer yang mahal sangat, lebih baik dia beli makanan sebagai contoh. Okay, so kat situ harga makin tinggi dan permintaan itu semakin berkurang. Okay, dan macam pula kan, kuat sangat kat luar. Okay, so nombor 2 adalah the law of supply. The law of supply ni adalah semakin tinggi harga, semakin banyak lambakan komoditi dalam pasaran. So macam mana benda ni? So kita akan ceritakan mengenai lambakan komoditi nanti. Okay, dan nombor 3 adalah hubungan antara dua hukum. Okey, kedua hukum bertindak balas sesama yang lain untuk mencapai equilibrium. So ini pun kalau basically dia supply and demand lah. Contohnya nanti Nas akan tunjukkan dekat equilibrium, dekat chart lebih jelas kita nampak benda tu. Dan yang nombor 4 adalah nombor 4 adalah faktor eksternal, iaitu keseimbangan. Kedua hukum ini diganggu oleh faktor
faktor persekitaran, ekonomi semasa dan geopolitik. So macam yang berlaku sekarang lah, COVID-19. Okay, so 4 faktor ni. Dan sekarang kita tengok chart yang pertama. Okay, so kat sini kita boleh tengok the law of demand. Semakin tinggi harga, semakin berkurang keinginan. Kalau kita boleh tengok kat sini harga dia sangat tinggi. Okay, harga sangat tinggi. Dan kita tengok yang demand ni kita tengok yang supply ni. Okay, sebab kita kita tengok yang demand ni sebab the law of demand kan. So kita tengok yang demand ni, kita tengok yang supply ni. So kita tengok bila harga dia semakin menaik, demand dia semakin menurun. Okay, so itu yang berlaku sekarang ni. Macam mahal sangat sampai katakan face mask tu harga dia sekarang satu keping je RM2 sebagai contoh. So daripada RM2 tu, kalau ada 5 family dah nak kena beli 5 kan. So dah RM10. So daripada RM10 tu lebih baik dia beli ayam seekor. Sebagai contoh lah kan. Okay, so demand tu pun berkurang. Okay, so contoh kat sini katakan harga dia kat sini, harga dia katakan kat sini RM2. So demand ni sikit lah. Nampak tak? Katakan harga dia RM2 kat sini. Okay, so demand dia sikit je lah. Ni RM2 kat sini, bagi contoh. Okay, so demand dia kat sini rendah. Okay, so kita pergi kepada the law of supply. The law of supply ni pula adalah semakin tinggi harga, semakin banyak lambakan komoditi dalam pasaran. Okay, so ini contoh the law of supply. Supply dia banyak. Okay, bila supply banyak, kita tengok kat sini, supply banyak, quantity dia banyak. Okay, dan harga dia meningkat. Bila harga meningkat, menyebabkan banyak orang yang berfikir 2-3 kali untuk membeli face mask ataupun hand sanitizer. So menyebabkan lambakan dalam market. Okay, lambakan dalam market. Okay, so kita pergi ke yang ketiga, hubungan antara dua hukum. Okay, kedua-dua hukum iaitu demand dan supply ni bertindak balas sesama lain untuk mencapai equilibrium. Equilibrium ni adalah harga yang paling sesuai. Dia macam seimbang macam tu. Kita boleh tengok sini, harga equilibrium atau harga adalah harga yang cukup dijual untuk yang dijual cukup untuk membeli. Sebenarnya kita tengok harga yang betul-betul meet the demand dan juga supply. So kat situ lah contoh katakan equilibrium dia kat sini katakan RM1. So kat sini lah yang harga yang paling okey dan juga permintaan pun okey dan juga supply pun okey. Okey. Okey, so ini nombor 3 dan nombor 4 adalah faktor luar ataupun external faktor. External faktor ni ialah keseimbangan kedua hukum ini boleh diganggu dari faktor persekitaran seperti ekonomi semasa, geopolitik yang mempengaruhi. Okey, hukum keempat ni dia related dengan isu semasa sebenarnya. Dan isu tu adalah eksternal, di luar kawalan kita. Sebagai contoh macam sekarang COVID. So menyebabkan market menjadi kekacauan sedikit. So market telah mencapai harga yang seimbang. Okey. So kekacauan ini kita panggil sebagai imbalance. Dan apabila imbalance ini telah berlaku, price akan semula kitaran untuk mencari harga baru yang lebih harmoni. Okey, sebagai contoh dia ada dua senario dekat sini. Senario pertama katakan demand tinggi. So demand tinggi ni katakan macam mana nak cakap, katakan harga naik lah. Okey, permintaan banyak. Okey. Dan permintaan banyak. Okey, ini permintaan rendah lah. Permintaan rendah. So dia akan tengok balik depends on masa. Katakan senario pertama, permintaan tinggi. So bila permintaan tinggi, dia akan capai harga yang seimbang. Okey, dan dia akan capai dengan harga tu. So sama juga kalau permintaan rendah, so dia akan turunkan harga dan capai tahap di mana yang paling sesuai ataupun seimbang. So itu adalah menyebabkan faktor-faktor berlakunya supply and demand ni dekat market, harga berubah-ubah. Okey.
So kita tengok kat sini. Okay, so ini adalah conclusion dia. Okay, which kalau kita tengok kat sini okay, supply and demand. No supply, price naik. Okay, kalau kita tengok tak ada supply tu, price akan naik. Okay, so maknanya kalau no buyer, price tu akan jatuh. Bila tak ada ramai orang yang beli, so price tu akan jatuh. No buyer means price tu drop. Tapi kalau price tu no supply, okay, no supply maksudnya supply itu berkurangan tapi permintaan tinggi, so harga akan naik. Dia macam tu. Okay, so ini adalah conclusion dia. Dan juga nak tunjuk satu lagi conclusion, which is okay. So contoh rally, dia ada juga contoh rally ataupun kenaikan harga. Lepas tu dia ada drop, itu penurunan harga. Dan juga yang ketiga adalah base. Okay, base adalah harga seimbang. Okay, so ini 1, 2, 3. Dan yang terakhir iaitu imbalance. Ini dia yang saya cakap tadi tu, perlukan keseimbangan. Imbalance adalah external factor yang mengganggu keseimbangan harga. Okay, so ini hukum yang rally kenaikan harga, drop penurunan harga, dengan base harga seimbang adalah 1, 2, 3 yang graf tadi tu. Dan yang imbalance ni adalah external factor yang mengganggu keseimbangan harga. Okay, so ini adalah conclusion kita untuk hari ini. Itu kita belajar dulu sebab Nas dapat feedback yang Nas terus tunjuk graf sebelum ni. So kita belajar dulu teknik-teknik sebelum ni Nas terus tunjuk chart. So sekarang ni kita belajar dulu daripada graf. So daripada graf tu nanti kita akan interpret, kita akan go kepada chart, the real chart. Okay, macam ni. Okay, the real chart. Itu saja yang Nas nak tunjukkan hari ini. So semoga dapat memberi manfaat. Thank you so much yang watching. Dan esok kita akan menyambut Ramadan. Semoga kita dapat beribadah dan berpuasa dalam PKP ni. Okay, dan itu saja untuk Nas hari ini. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe. Okay, bye.